يلحظون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi hari ini alright, dapat bangun, dapat menghembuskan apa kata tu nafas kita dapat melihat banyak benda, kita juga dapat minum breakfast hari ini dan sekarang dapat bersama-sama right? Kita bersembang-sembang sikit dengan Abang Abu dalam ilmu wang dunia akhirat untuk episod yang ke-16 hari ini bersamaan dengan 21 Jun hari Isnin. Alright, jam sekarang menunjukkan 9 pagi dan di Singapura hari ini kita dah boleh pergi makan selepas 1 bulan. Semua tempat tu telah ditutup, tapi hari ini telah dibuka kembali tapi dengan syarat 2 orang saja. Setiap kalau nak makan maksimum 2 orang. Kalau sebelum ni kita boleh makan 5 orang dan kalau family pun kita boleh makan ramai, tapi untuk jaga kata orang tu daripada virus ni kan, ada kata orang tu peningkatan di Singapura. Jadi kerajaan mengambil langkah untuk kata orang tu redakan benda tu supaya kita tak nak benda tu terus berkembang. Jadi apa dia orang buat, 2 orang saja. Jadi hari ni kita boleh pergi makan 2 orang di Singapura. Oh, sound jauh boleh dengar? So, Syamil boleh dengar tak sekarang? Sound dia cakap jauh tadi. Sekarang okey ke? So, saya nak just like check benda ni. Kadang-kadang bila kita bercakap sendiri ni, kita tak faham kan? So, thank you Syamil bagi tahu tadi. Saya nak tengok sama ada dengar tak? Dengar tak? Okay, saya nak tengok Clear ke? Saya dengar macam okey. Alright, better alright. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih Syamir kerana just like mention. Itu yang bagusnya kan. So macam kita bercakap je sebab kita rasa macam benda tu sampai kat sana. Mungkin juga benda tu tak sampai sebab ada macam-macam yang mungkin boleh berlaku. Tapi saya harap insyaAllah dah boleh dengar lah Alright, hari ini kita akan bercerita mengenai satu topik yang saya rasa penting dalam ilmu wang dunia, segmen ilmu nanti 9.30. Abang Abu nak cerita macam mana kita ni meniaga, adakah kita bekerja dalam perniagaan kita atau kita memiliki perniagaan tu. Kan, kalau kita tengok ramai orang ni dia macam cakap aku ada bisnes tapi dia tak ada masa. Sebab semua masa dia memang dalam bisnes. Maksudnya dia terpaksa berada kat situ. Dia terpaksa buat banyak benda-benda Jadi kita nak tengok sama ada kita ni boleh tak membina satu bisnes yang kita tak perlu ada kat situ. Itu yang kita nak bincangkan sebentar lagi dalam 9.30 nanti. Jadi saya nak anda yang ada member-member, kawan-kawan dalam bisnes yang diorang cakap, aku dah bisnes lama tapi adalah isu kan. Suruh dia datang, join kita. Sebab kita ni bukan hanya nak ajar-ajar orang, tak adalah kita tak ajar pun, kita bagi sedikit semangat. Kita nak sama-sama membina satu semangat positif pada pagi ini. Ataupun setiap pagi saya insyaAllah akan berada dalam segmen ni setiap pagi insyaAllah 9 sampai 10, 1 jam. Kita memberi satu kata orang tu kita share, kita bagi aura positif. Kita nak orang pun positif pagi-pagi. Walaupun mood kita kadang-kadang boleh berubah, sentiasa berubah. Kan, sekejap boleh naik atas, sekejap boleh turun ke bawah. Tapi benda tu boleh kita kawal kalau kita ada grup-grup macam ni. Macam korang ni kan. Kalau ada hari-hari kita dengar, hari-hari kita share, hari-hari kita macam berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Ada yang mungkin kalau anda sendiri ada sesuatu nak share dengan Abang Abu, awak boleh bagi tahu saja saya boleh jemput awak ke atas. Alright. Dan hari ni kita nak bincang apa untuk segmen yang awal pagi ni, santai ni. Saya sebenarnya tak ada satu segmen yang saya fikirkan, selalunya dia spontaneous, tapi hari ni macam taklah spontaneous. Tapi mungkin kita tanya benda ni apa perasaan awak ataupun bila kita tak makan ni kan. So
Apa pendapat bila you tak dapat jumpa member makan, kalau you ni jenis yang selalu makan topik sembang, topik santai. Okey. Uh, apa maybe perasaan lah, perasaan bila tak boleh makan di luar, maksudnya restoran lah kan, kan. Apa perasaan you dan macam mana you handle benda ni? Ni topik santai ni. Kan, boleh tak kita macam komen-komen sikit? Siapa yang ada bisnes kat sini pun boleh cerita ni, like macam mana benda ni impact kau orang. Kan, siapa yang berniaga kat sini, apa impact dia mungkin, apa yang you buat untuk menghilangkan perasaan ni? Adakah kita buat macam, ada satu kali tu, bila kita buat, selalu kan macam gathering yang bestnya saya macam teruja dengan brother ni. Diorang daripada Hey Alfred, diorang satu budak-budak muda lah, right? Diorang company, dan diorang ada, bila masa Chinese New Year hari tu kan, biasanya dia akan buat gathering, betul tak? Gathering kita makan sama-sama, betul? So what they did yang saya macam best sangat, first kali dia macam confirmkan dengan kita, do you apa food yang you nak, benda-benda macam tu. Last dia buat satu di mana dia hantar pakai Grab benda-benda tau, macam kena masak lah. Katakan dia, kalau kita minta daging, kalau kita minta apa-apa tu, dia akan hantar untuk kita sendiri masak dan siapkan. Lepas tu kita pakai Zoom, kita makan sama-sama. Saya macam, dia orang ni best. Sebab dia hantar benda tu. Bukan dia suruh kita beli ke apa tau. Dia hantar benda-benda tu dan kita dapat. Lepas tu kita masak-masak. Dan jam pukul 12 macam tu, semua orang akan masuk Zoom dan letak makanan dia orang. Dan kita mula start, kata orang tu, start the gathering dengan makan benda tu. Jadi benda tu macam seronok lah. Itu satu mungkin dia orang buat supaya diorang tak rasa macam gathering ni tak dapat kita buat. Itu satu benda yang saya macam ingat lagi lah. Benda tu macam keep me macam, okay juga diorang ni dia buat macam tu. Something like that lah. Mungkin you ada tak cerita-cerita yang mungkin lebih menarik ke? And okay, kita nak tengok siapa lagi kat sini. Okay, Syamil better. Okay, Syamil, thank you very much. Kita ada Aslina, Assalamualaikum AA dan semua. Okay, Haniza, Assalamualaikum AA dan Haniza ni bagus. Sebab apa? Dia dah tahu bila menggunakan beberapa perkataan, dia akan dapat benda ni. Alright. Tu dia Haniza, dia cakap Assalamualaikum. Dan kita juga ada Nur Syahida, Assalamualaikum AA yang handsome dan awesome. Have a great day AA dan kawan-kawan semua. Kita beri tepukan kepada mereka yang menggunakan perkataan handsome. Bila kita menggunakan perkataan handsome, insyaAllah Abang Abu akan berikan tepukan kepada anda. Okey, keadaan cuaca nampaknya hujan kat Singapura, hujan dan sejuk dia semacam. Okey, dia sejuk, hujan tadi kan. Sebentar lagi saya akan ke Paya Lebar. Saya ada meeting kat sana pukul 11 nanti, lepas program lah insyaAllah. Alright, okay, come share dengan saya apa perasaan bila tak boleh keluar makan di restoran dan apa yang awak buat untuk menghilangkan rasa rindu tu kan. Apa you all buat? Come on. Siapa kat sini memang kaki lepak restoran? Macam saya dulu, memanglah kalau dekat Kuala Lumpur tu ada satu restoran depan office saya, restoran Al Majunas. Itu tempat saya lepak sebab orang kat situ semua tahulah apa. Saya pergi je, benda dah sampai. Dia macam auto. Tak bayar nak order, tak bayar nak apa. Dia tengok aku je, okay, zap, benda dah sampai. Dia macam tu. Dan saya suka lepak lepas subuh. Saya pergi, lepak sana sekejap. Lepas tu mungkin saya pack barang untuk makan breakfast. Saya belah. Dan tengah hari pun saya makan kat sana. Malam pun saya makan kat sana juga. Jadi benda tu dah jadi macam satu tempat yang pot lah. Korang pula macam mana? So bila dia orang tutup tu, kita macam rasa aduh, aku tak dapat pergi. Kadang-kadang macam rasa rindu jugalah. Macam sekarang kat Malaysia lagi teruk kan, sebab tak boleh buka terus for very long time. Kat Singapura tu 1 bulan je orang dah macam ni. Hari ni buka, awak tengok semua tempat dah macam penuh. Sebab orang dah macam lama sangat kan. Dia orang dah biasa. Jadi bila dia buka, dia pergi. Kan?
So itu yang berlaku dekat Singapura. So come on, jangan tunggu saya je share. Sambil tu apa kata kita tekan love banyak-banyak sambil kita bagi diri kita hadiah kerana datang hari ni. InsyaAllah dengan kedatangan, dengan awak datang sesi Abang Abu ni, awak juga saya nak peluang untuk buat pahala sendiri. Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apa sajalah yang awak rasa awak nak buat sambil tekan love tu. Alright, lepas tu buat kebaikan dengan share pula. Kan 9.30 adalah segmen ilmu, jadi kita share kepada lagi ramai member-member kawan-kawan kita supaya mereka juga dapat dengar ataupun bersama-sama kongsi kan mengenai apa yang Abang Abu nak share dalam segmen ilmu. Topik hari ni dia lebih kepada macam mana orang yang buat bisnes ni, dia memang selalunya kita tengok orang yang buat bisnes, dia tak ada masa. Kan dia tak ada masa kerana semua masa dia terpaksa dia letakkan dalam bisnes sampai dia tak ada masa, malahan dia jadi bisnes. Dia jadi bisnes. Maksudnya dia tak ada bisnes tak boleh. Kan? So macam mana kita boleh keluar daripada benda tu dengan 6 langkah yang Abang Abu akan share dan kongsikan kepada anda. Dan awak boleh tengok kalau awak memang seorang usahawan ataupun nak jadi usahawan, sekarang tengah buat part time, bagus kalau kita boleh siapkan sistem ni supaya bila kita betul-betul full time, bila kita buat bisnes full time, maksudnya kita tak perlu ada dalam bisnes tu. Benda tu bukan tak boleh dilakukan, boleh dilakukan. Mungkin kita tak tahu cara dia atau kita tak melihat orang-orang yang buat macam tu. Mungkin juga kita rasa benda ni adalah orang yang banyak duit. Orang yang banyak duit je boleh buat macam tu. Sebenarnya tak. Alright. Walaupun mungkin bisnes kita kecil lagi, sebenarnya boleh kita jadikan benda tu realiti yang lebih mantap. Sebab bila lagi kecil, lagi senang untuk kita nak handle. Alright. Dan juga saya nak awak juga boleh ambil kesempatan ni untuk tanya soalan. Right, tanya je soalan apa-apa. Alright, untuk saya jawab, untuk saya dapatkan energi juga. Bila soalan awak saya dapat energi. Okey, kita ada alright, ni apa ni? Faizul Faizul dia cakap, kenapa best penting? Saya share sikit surah ke 39 Az-Zumar ayat 42. Singgah jugalah kat kedai mama, order tapau nasi kandar tadi untuk kawan yang ada lebih rezeki, tapaukan sekali. Bagus kan? Itu satu benda yang bagus. Sebab apa kita buat tau masa dekat apa ni, brother ni kan, dekat masa restoran ni, kenapa saya juga pergi, macam Zamir cakap tadi kan, aku pun pergi, saya ada selalu buat benda ni tau dekat restoran kan. Sekali-sekali kan saya akan nampak tau ada orang tengah makan kan. Kadang-kadang kalau macam makcik ke, macam saya tengok macam orang yang tua kan, dia makan tak kisahlah bangsa apa kan, dia tengah makan, saya akan bayarkan tau. Lepas tu saya akan cakap dengan kaunter tu sebab dia orang kenal. Saya cakap, yang tu aku bayar, kau jangan ambil duit. Lepas tu kau jangan cakap saya berbayar. Aku cakap macam tu. Lepas tu kan, saya akan perhatikan diorang. Ada yang, ya Allah, aku memang aku ada satu makcik tua lah. Dia duduk makan Lepas tu saya dah bayar tau. So, makcik tua tu nak pergi bayar lah dekat kaunter tu. Habis orang kaunter cakap, dah dibayar. Bila dia cakap, dia macam ni, dia macam, aku rasa macam syok sangat. Ada pula yang macam syok. Dia syok, dia tengok kan, macam tu pun ada. Tapi ada juga sekali-sekala aku kena macam tu. Kan? Aku duduk dah makan habis semua, aku nak pergi bayar, dia cakap, orang dah bayar. Alamak, siapa pula ni kan? Kena balik, babe. So tu kadang-kadang bila kita teringat balik lah kenapa kita pergi restoran apa tu semua. Sambil pergi restoran bukan makan je, kita dapat pahala. Boleh buat pahala, babe. So tekan terus. Okay, Nur Syahidah dia cakap, perasaan bila tak boleh makan kat luar, rindu duduk makan kedai, lepas tu lepak dengan kawan-kawan. Sampai lupa hari tu saya ajak husband, jom kita breakfast kat kedai. Husband cakap, PKP lah, terus mood down lah. Hope PKP kat Melaka ni cepat habis. Kan? Macam kita dah biasa. Alih-alih cakap, pergilah, alamak PKP lah, tutup. Aduh, kan? So itulah apa yang kita perlu adaptkan sekarang ni. Tapi insyaAllah di Singapura dah start, 2 orang dah boleh keluar. Mungkin di Malaysia akan dibuka selepas 30 nantilah. Kita tengok macam mana situasi dan mungkin ada perubahan kat situ. Sebab ini juga memberi tekanan pada orang niaga juga kan. Kesian orang niaga, macam adik saya ada kedai makan. So diorang macam rasa revenue dia of course lah jatuh lah kan. Mana tak jatuh Dari segi bisnes, sekarang bisnes
itu yang run saya sedang usahawan untuk saya buat kerja yang lebih meningkatkan nilai saya. Dari segi bisnes sekarang, bisnes tu yang run saya. Bisnes tu run saya. Alright, okay. Nanti kita nak cerita-cerita pasal benda tu, right? Alright, come on. Okay, apa lagi yang awak macam ada mengenai topik santai pada hari ni? Perasaan awak bila tak boleh pergi makan, dan macam mana awak mengubati rindu tu? Rindu tu macam mana? Awak order ke? Awak telefon ke? Kedai mamak tu tanya, "Hey, alamak aku rindulah. Makanan kau boleh tak kau hantar ke?" Apa yang korang buat? Kan, Abang Abu sendiri tak ada benda lah nak buat macam mana kan. Saya terpaksa tunggu je lah, insyaAllah. Tapi Alhamdulillah lah saya dapat balik ke Singapura. Jadi saya duduk kat Singapura ni tak adalah sangat macam ada perasaan macam tu sebab kita ada family. Jadi kita dapat duduk dan saya dapat minum kan. Orang dah minum, masak ni semua. Alright, dan order dari GrabFood lah kan. Apa nak buat? Syamil cakap, yelah rindu nak buat macam mana babe, order daripada GrabFood lah babe. Kan, tu sebab si Syamil ni adalah seorang food review punya orang. Maksudnya dia ni kalau kau ada makanan, kan kau hantar kat dia, dia buat review dekat dia punya blog. Dia punya channel lah. Dia buat review jadi dia boleh, tapi dekat Singapura lah kan. Singapura. Melainkan korang ada benda-benda lain yang mungkin kau nak hantar kat dia, suruh buat review. Jangan lupa Wednesday ni, hari Rabu ni, dalam segmen 12.30 hari nantilah, dalam segmen kita ada review pasal satu produk jugalah, insyaAllah. Alright. Okay, so come on. Ini ada sharing, ini ada soalan tak? Ada tak soalan-soalan mengenai topik yang kita sedang bincang, ataupun apa saja topik sebelum ni yang mungkin awak dengar Abang Abu dan macam rasa nak tanya tapi terlupa? Hari ni teringat, boleh juga tanya. No problem. Alright. Dan terus tekan love. Jangan stop. Jangan stop tekan tu. Sambil kita bercakap ni, kita buat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sambil dengar kan. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tekan banyak-banyak love tu sebab aku ni suka tengok benda tu. Dia benda tu banyak sangat. Lepas tu share. Alright. Dan share kepada member-member anda supaya dia orang boleh join 9.30 ni. Sebab 9.30 ni dia bab ilmu. Mungkin yang pagi ni lebih santai, lebih bagi semangat, ambil jawapan kan. Kita tanya ataupun awak tanya, saya jawab, saya tanya, awak jawab, semua benda-benda macam tu, right? Okay, Faizul ni bagus, dia banyak dan komen banyak. Okay, kalau benda awak setuju dengan something, awak komen, right? Kalau topi saya sengit, cakap, okay abang, topi abang tu sengit, apa saja tak apa, komen kat situ. Make it macam very okay, bini saya nak pergi dia nak pergi beli barang sikit. Jadi saya sebab saya dah kena habis pukul 10 baru saya siap untuk ke meeting saya. Alright, okay. Ni Muhammad Faizul dia cakap lagi. Bagus, Muhammad Faizul ni dia banyak sharing hari ni. Kat Ipoh ni ada nasi kandar mantap. Satu kat Medan Datuk Sago dan Jalan Yang Kasum. Makan banjir sampai lele. Okay. Aku dah pergi tu hari lah dekat Ipoh tak silap saya. Dia cakap nasi ganja. Apa entah nasi ganja ke apa. Tapi aku tengok macam tak ada benda je lah aku pergi. Kan, mungkin salah nasi ganja kot. Sebab aku tak pergi tempat betul kot. Saya pun tak tahu. Sebab saya ada program kat situ. Habis orang cakap, nasi ganja kat sini best. Saya pun apa benda nasi ganja. Pergi-pergi dia macam nasi mamak biasa je. Tak adalah ganja je. Jadi saya tak tahu lah. Mungkin saya yang pergi tempat salah. Mungkin orang Ipoh boleh cakap. Kan, dan yang semua kat sini, dekat tempat awak tu, apa tempat makan yang best? Kan, yang awak macam miss lah, tak dapat pergi. Ada tak? Syamil kat mana? Syamil Singapura kat mana? Bicut Bicut ke? Yang lain? Siapa lagi kat sini? Alright, Ummu Hayati, kau makan kat mana? Kau miss? Dekat PKP ni tak miss lah. Tempat awak ni tempat makan yang best yang awak miss. Ada tak? Kat Melaka ada rojak dan cendol, mi goreng mamak. Kat mana tu? Cuba kau cerita tu kat mana. Kan, kat mana kau macam miss lah. Ada tak? Oh, rojak tu kat mana? Cendol Cendol Wah, bila dengar cendol aku teringat aku punya masa dulu. Masa kecil-kecil dululah. Aku memang peminat cendol. Dulu cendol dia pakai macam tu. Dia letak tu, dia bagi kan 30 sen je. Aku ingat lagi dulu. 30 sen tu, aku akan minum. Lepas tu, biasanya aku akan minum 2 ke atau 3 masa tu. Kan aku memang minat gila. Dulu kan macam abang-abang India tu dia jual dekat bawah
bawah pokok apa tu semua. Tu cendol lah. Cendol dekat Johor dulu. Okey, nasi ganja tu dia masak banyak dah, tak mantul. 2 tempat ni best. Mana tu? Cuba cerita sikit. Kat mana? Alright, Kampung Jawa. Cendol kat Jam Besar Melaka. Oh, cendol kat Jam Besar Melaka, Kampung Jawa Aku ingat. Tapi aku bukan peminat rojak, jadi aku tak fancy sangat rojak. Tapi cendol tu aku suka, nak try. Okay, lain. Come on, just share dengan kita kat mana awak miss tempat makan awak. Perasaan bila tak boleh makan kat luar tu. Lebih-lebih lagi tempat yang awak macam minat. Sambil tu awak share lah tempat kat mana yang awak suka makan. Dan mungkin awak nak just recommend Abang Bu. Okay, datang tempat saya ni, makan kat sini Abang Bu. Saya nak tahu juga. Allahu Akbar. Okey. Dan saya juga nak tanya awak soalan. Saya nak awak tanya soalan, bukan saya tanya soalan. Okey, your favourite food apa Kalau nak cakap favourite food yang buat saya macam nak selalu macam nak makan. Dia depend kan, breakfast, dinner dan tengah hari Kalau kita compare macam tu, kalau breakfast ni saya suka benda macam idiyappam. Tapi idiyappam bukan idiyappam yang dia orang jual dekat tu tau. Dia idiyappam yang adik saya buat tau. Very nice. Saya suka tu dengan idli. Idli ni orang India punya makan tu, idli tu yang warna putih tu. Dengan chutney. So ini dua saya punya favourite. Of course lepas tu biasalah. Yang lain semua quite biasa. Tosai tu semua biasa. Roti prata ke apa tu semua biasa. Tapi favourite saya idiyappam. Kena dengan kuah kari kari ayam. Kari ayam ataupun kari daging. Memang sedap benda tu. Aku macam nak makan saja kan. Alright. Okay, so itu favourite food Abang Abu lah. Okay, Faizul dia cakap cerita buat makan ni buat teman lapor yang kena pergi kedai jap beli kelapa parut, nak buat kerabu pun. Okay lah, bagus lah kan. Buatlah makan, tak ada masalah pun. Alright. So come on, just share. Kita ada masa lagi 7 minit untuk kita nak bersembang-sembang. Alright, okay. Kak ni, ni best ni. Aslina dia cerita apa ni? Kat Kuala Selangor, dia cakap kat Kuala Selangor ada banyak tempat makan best-best kan. Orang apa ni? Orang luar cakap saya jarang keluar makan kat luar. Salah satu tempat makan kat Kuala Selangor, mi udang banjir, lontong, roti canai pelangi. Teringin juga nak try. Apa? Tunggu-tunggu. Lepas PKP diorang buka, pergilah try. Kan apa hidupnya kalau kita tak rasa makan kan. Alright. Come on, tekanlah banyak-banyak. Baru 200 saya sangat macam tak teruja langsung pada hari ni sebab 200 je. Biasanya dah 1000 lebih ni kan. Sebab dah 9:24. Okey, kari kambing Kari kambing. Alright, kari kambing sama itu idiyappam lah. Wah, banyak syok lah babe. Okey guys. So, ada tak sesiapa yang mungkin ada nak share? Mungkin Syamil nak share tak? Aku tahu you tengah driving ke. Kalau tak aku nak jemput kau kat atas ni untuk just share. Kat sini kita nak tengok siapa yang mungkin boleh kasih some sharing pasal makan ni ke. Kan? I don't know, just like macam mungkin kalau ada doktor kat sini best, dia nak tahu diet kan macam mana. Tapi kalau kat sini sesiapa nak share pun boleh, saya nak jemput je lah sesiapa datang kat atas ni untuk share pasal mungkin apa sajalah yang dia nak share pasal makan. Ada sesiapa nak macam sharing ke, tapi kita tak ramai pun hari ni kat sini. Alright, tak apa, terus tanya soalan. Ada tak soalan? Mungkin naik ni awak boleh tanya soalan juga. Tanyalah soalan apa yang awak nak tanya. InsyaAllah Abang Bu nak jawab hari ini. Kalau nak naik, nak sembang dengan Abang Bu, boleh. Right, just kita boleh sembang-sembang mengenai benda yang kita nak bincangkan. Tapi 9.30 ni kita nak cerita satu topik yang menarik. Alright, topiknya adalah 6 langkah untuk kita menjadikan diri kita ni bebas daripada involve dalam bisnes kita. Maksudnya kita tak perlulah berada kat bisnes untuk kita run the business. Right, macam mana kita nak buat tu? 6 langkah yang saya akan share dalam segmen ilmu 9.30 nanti. Jadi ambil peluang untuk share dengan member-member lain. Biarlah kita punya community positif ni terus berkembang. Alright, apa makanan favourite? Tadi dah tanya. Kan? Tadi Syahidah dah tanya apa makanan favourite Abang Bu. Saya cakap idiyappam ni dia yang
putu mayam. Tapi putu mayam dengan kari kambing atau kari ayam. Ni dua combination bagus. Itu satu favourite aku lah. Dan kalau bapak aku kan, dia ada satu benda tau, satu teknik yang dia makan dulu. Dia ambil roti canai kan. Dia roti canai, dia akan buat teh. Teh tarik kan. Alright, dia buat teh tarik, dia ambil roti canai dan dia akan cecah roti canai dengan teh tarik tu dia makan. Aku tengok apalah bapak aku makan macam ni. Lepas tu aku buat, ya Allah, dia punya taste tu sedap gila. Kan? Sedap gila, babe. Teh tarik tu, kau cecah dengan roti canai kan. Roti canai biasa tak pakai kuah, tak pakai apa tau. Ambil roti canai, cecah dengan teh tarik, kau makan. Uyo, dia punya feeling tu luar biasa lah, babe. Aku macam, barulah aku faham, bapak aku ni patutlah dia makan ni sedap gila. Sedap sangat benda tu, right? So, itu yang mungkin kalau kita cerita pasal favourite lah. Okay, brew coffee masak dengan susu lembu pun sedap. Hari ni memang, abang Abu memang tak pakai susu tin tau. Abang Abu memang pakai fresh milk. So, kita memang, family kita ni memang minum air ke, masak kopi ke apa kan memang fresh lah. Maksudnya kita ambil fresh milk tu, kita masak kan, didih kan, lepas tu kita bancur dengan brew. Memang itu cara. Kalau pakai susu pekat tu macam rasa tak boleh lah, saya tak boleh minum lah. Ni fresh milk. Tu betul. Itu saya setuju dengan Syahidah sebab dia kena apa ni? Oh, roti canai cecah sukap. Oh, sedap gila Tapi dia manis, aku tak suka. Macam susu kan. Okey. Teh cecah roti canai, teh cecah dengan muruku pun sedap. Teh cecah dengan biskut. Ni semua makanan orang dulu-dulu agaknya lah kan. Tapi bapak aku memang roti canai tu dia cecah dengan teh. Kan tu memang best lah. Yes, saya kalau biasanya kalau teh ke tapi saya tak minum teh dekat rumah. Saya minum kopi, biasanya kopi lah saya minum pakai susu fresh milk. Teh tu biasa saya tak buat, tapi kalau buat pun memang fresh milk. Memang kita pakai fresh milk. Melainkan saya pergi kedai mamak, then saya order teh C kosong. Itu favourite saya lah. Teh C kosong, tak pakai susu pekat tapi pakai susu cair. Okey, ikut saranan KM, susu, nasi, suku ayam, ikan separuh saya. Apa yang ada kat rumah, pak saudara ajar tambah kicap manis. Roti canai, okey lah. AA kena cuba makan teh dengan murukum yang sedap. Bini saya memang makan. Bini saya dia akan cecah juga. Murukum tu dia akan cecah dengan kopi lah. Dia tak minum teh, dia minum kopi. So dia cecah dengan kopi dan saya pun try juga. Tapi saya tak nampak dia punya feeling dia macam cecah dengan roti canai. Aku cakap betul, serius babe, yang korang dengar hari ni, kau tak pernah buat, kau buat benda ni. Kau lepas ni kan, macam kat Singapura dah buka, kau pergi kedai mama tu, kau tanya teh tarik dan kau minta roti canai dulu. Tak mau kari, tak mau apa. Dia pun suka lah, tak payah kari, tak payah apa. Kau datang je, kau cecah. Kau cecah dengan teh, kau makan. Lepas tu kau akan rasa feeling dia lain macam. Sampai orang lain pun macam nak rasa apa benda rasa tu kan. Dia macam tu. Boleh itu benda yang kita nak kongsikan pada anda pada hari ini. Alright, terima kasih kerana love yang banyak dah. Alhamdulillah, saya sangat gembira tengok love yang banyak ni. Alright, sambil tu saya juga nak kita share kepada ramai orang. Mungkin 1-2 share kepada member-member, tag kawan-kawan awak, tag berapa-berapa yang awak rasa macam benda ni boleh bantu diorang ni. Diorang ni buat bisnes, tapi tengok diorang ni tak ada masa. Maybe kalau dia dengar benda ni, nak dengar pun tak ada masa. Tak apa, mungkin dia akan dengar later. Dia akan mungkin nak juga, nak tahu apa benda lah yang korang cerita best sangat dengan budak ni kan. Ataupun apa yang dia cerita sampai macam tu kan. Mungkin lepas tu dia dengar, mungkin 1-2 benda yang dia dengar boleh buat dia berubah. Kan, dia dapat idea baru. Itu sebab kita nak share. Kan, sebab tu kita nak share. Okey, kita ada Nur Kasih, satu lagi adik-beradik yang memang akan datang setiap hari. Okey, doktor salam dari Alusta, best. Dan saya nampaknya kehilangan beberapa adik-beradik yang dulu memang konstan, tapi selepas saya sebulan saya tak dapat bersiaran because batuk yang melampau dan tak berapa sihat tu. Mungkin ramai yang macam tak ada. Ini juga saya belajar tu, momentum.
Kan dalam bisnes kita kena sentiasa ada satu momentum, kita kekalkan. Kita terus kekalkan. Benda jangan mengharapkan apa-apa daripada yang kita buat. Kita buat sebab apa yang Allah bagi itulah yang betul. Apa yang Allah dah tentukan tu paling best untuk kita. Jadi kita tak perlu nak mengharapkan apa-apa, tapi yang penting kita konsisten dalam apa yang kita buat. Apa yang kita buat tu kita konsisten. Kita yakin, kita ada purpose, ada plan dan kita terus buat. Itu penting. Dan kita kekalkan semangat kita dengan yakin bahawa apa yang Allah bagi itulah yang terbaik. Kan? Jadi kita teruskan perjalanan kita. Okey, kita akan jumpa sebentar lagi dalam segmen ilmu. Okey, segmen ilmu kita. Alright, so saya akan berjumpa anda di segmen ilmu wang sebentar lagi. Kita nak jam kat sana, alright? Okey, jumpa anda sebentar lagi. Kita dah sampai ke segmen ilmu pula. Alright, ramai yang mungkin tengok apa benda Abang Abu ni kan. Ini adalah sebenarnya bantal peluk saya dekat sini. Saya ada benda-benda ni lah sebab kat rumah kan sambil kita lepak. Dan kita dah masuk segmen ilmu dan topik hari ni saya nak tulis topik dulu supaya mungkin let me just type the topik untuk hari ni. Topik dia adalah topik 6 langkah untuk bina business sistem yang tak perlu anda. Ni macam tu lah lebih kurang topik hari ni. Okay, saya letak kat situ supaya mungkin ada yang datang nanti dia nak tahu juga apa topik. Alright, okay, ni topik dia. Saya cuba nak letak kat sini. Yes, ni topik dia lah. Okay, untuk hari ni topik 6 langkah untuk business system yang tak perlu anda lagi. Maksudnya, bila kau buat berniaga ni kan kita kan bila berniaga macam dari zaman dulu lah. Abang Abu pun sama jugalah. Bila kita berniaga ni, kita mula berniaga, kita sebenarnya macam tak ada masa, betul tak? Kita tak ada masa, babe. Kita tak ada masa sebab kita penuh dengan aktiviti. Kan? Kita orang saudara ada benda-benda pun kita dapat pergi. Selalu kena cakap, aku sibuk lah, babe, aku sibuk. Kan? So, dan lagi satu, kalau bisnes kita ni kan, kalau saya tak ada dekat situ, let's say pada awal lah, dalam beberapa bisnes dulu kita start kan, bila kita tak ada kat situ, then bisnes tak bergerak. Contohnya, saya tak boleh nak ambil cuti. Let's say saya nak cuti pergi 2 minggu, bisnes ni tak boleh jalan. Kan? Jadi bila bisnes tak boleh jalan, aku pun tak boleh dapat duit lah. Kan? So itu yang sebenarnya berlaku. Jadi ramai orang kalau kita tengok, dia orang pun sama macam saya juga. Kan? Dalam keadaan dia orang macam tak boleh nak ambil cuti sebab kalau you ambil cuti tak ada pendapatan. Kan? Jadi kalau dalam keadaan macam tu, technically awak ni belum berniaga. Awak ni belum menjadi seorang business owner. Awak ni belum jadi seorang entrepreneur. Sebenarnya awak adalah pekerja. Awak ni pekerja di bisnes awak sendiri. Maksudnya awak kerja lah. Jangan panggil awak businessman. Awak ni pekerja. Awak bekerja dalam bisnes awak sendiri. Alright, sebab tu ramai orang dia ingat bila dia buat berniaga dia bisnes. Tak. Kan, bisnes. Awak masih dalam perniagaan, pekerjaan awak. Macam mana kita tak tahu bisnes kita ni kita bekerja ke kita jadi business owner? Dia ada beberapa benda. Kalau awak memang perlu berada di tempat atau lokasi untuk bekerja, maksudnya untuk mendapatkan pendapatan. Maksudnya, let's say awak ada kedai ataupun awak online ke buat apa-apa pun, awak terpaksa buat sendiri. Awak terpaksa masak, awak terpaksa bungkus, awak terpaksa clean. Kalau itulah yang awak masih kena buat, maksudnya awak belum jadi seorang usahawan. Business owner. Awak adalah seorang pekerja. Awak seorang pekerja. Awak mungkin awak cakap ni bisnes aku. Tak, kau bekerja lah dalam bisnes kau. Tu macam tu. Kedua, awak kalau masih kan semua masa awak ni awak gunakan untuk bisnes awak. Maksudnya awak tak boleh nak
tak fikir. Maksudnya awak lah yang kena fikir macam nak buat marketing, awak lah kena fikir apa nak source produk, awak lah yang fikir. Kalau inilah benda yang awak buat juga, then awak ni bukan meniaga. Awak ni seorang pekerja. Kau masih lebih kerja lah, babe. Alright, itu yang kedua. Ataupun ketiga, awak tengok, awak ada tak sistem yang boleh gantikan awak? Ataupun ada tak orang yang boleh gantikan awak? Kalau awak tak ada tak benda tu orang lain boleh buat? Kalau awak tak ada untuk 3 bulan, boleh tak ada orang ataupun ada sistem ni boleh buat duit yang awak buat masa awak ada? Kadang-kadang tak boleh. Sebab dulu bila saya berniaga restoran dulu, saya ada restoran dekat Johor. Kat Johor. Dan apa berlaku bila restoran ni kan? Bila aku ada, aku buat, kan semua aku buat, semua okey. Kan boleh dapat 25,000, 30,000, 36,000 kan dia punya income bila saya ada. Bila aku tak ada, dia rugi. Dia maksudnya dia macam tak cukup. Kan dia tak cukup. So bisnes tu memerlukan saya. Sebab apa bila saya tak ada orang yang jaga, tak ada orang yang actually ambil macam apa yang saya buat, tak ada orang yang fikir, tak ada orang yang like kata orang tu proaktifnya, benda tak ada. Jadi benda tu mengharapkan saya. So itu juga kalau kita dalam benda macam tu, dan kita bukan dalam bisnes, kita hanya seorang peniaga. Alright? Dan lagi satu yang paling ni, bila orang nak jual bisnes awak, tak ada orang nak beli. Sebab dia tahu kalau aku beli macam mana, babe, aku tak boleh buat benda yang kau buat. Jadi dia orang juga akan tak nak beli bisnes tu, sebab dia bisnes tu mengharapkan kita. Jadi kalau inilah situasi awak pun macam saya juga dulu. Maksudnya kita bukan seorang peniaga. Kita adalah seorang pekerja dalam bisnes kita, alright? Okay? Alright, jadi saya nak just like bawa satu benda, alright, dekat sini. Okay, kita tengok salam. Memang aku dengar bos cakap dia hanya pekerja. Bos besar tak buat benda ni, dia cakap. Okay. Betul? Okay, good. Jadi, saya nak bawa kat sini satu cerita lah. Cerita ni bukan cerita saya, tapi cerita Robert Kiyosaki. Kalau tahu Robert Kiyosaki, okay, Robert Kiyosaki dan Cashflow Gamebot tu. Okay, untuk pengetahuan anda, saya adalah rakan strategik Robert Kiyosaki untuk Cashflow Game bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. So, memang saya conduct benda ni di Malaysia, di Indonesia dulu. Alright, dan juga saya merantau ke banyak negara-negara ASEAN untuk saya conduct program cash flow. Sebab saya adalah rakan strategik lah untuk cash flow game. Alright, insyaAllah lepas pandemik ni semua over, insyaAllah kita akan adakan tour dekat Malaysia seperti dululah. Okay, so dia ni cakap satu benda yang very interesting. So macam mana kita nak tahu perbezaan di antara seorang bekerja dan seorang yang berniaga? Okay, ni ada satu cerita. Cerita ni kalau baca buku Robert, mungkin awak dah baca cerita ni. Cerita ni mengenai satu kampung. Dan kampung ni, dia ada satu isu air. Isu air. So, diorang ada kekurangan air dan biasanya kalau hujan, okey. Kalau tak hujan, habislah kering kontang. Jadi, diorang ada masalah air. Dan dalam village ni ataupun dalam kampung ni, ramai orang-orang yang dah tua lah. Okay, dah orang muda ni sikit sajalah. Jadi, apabila problem ni jadi macam banyak, so diorang decide to pilih 2 orang volunteer untuk dia macam nak bagi kontrak air. 2 orang pada 2 orang. So, dia nak bagi kontrak pada 2 orang lah. So, dalam kampung tu ada nama budak dia Suhaimi. Suhaimi seorang, alright, dengan Abu seorang. So, Suhaimi dengan Abu pun dapatlah kontrak ni. So, Abu pun apa lagi, bila dapat kontrak ni, dia pun cakap, aku dah dapat something. Dia terus cepat, immediately dia pergi beli baldi semua kan. Dia beli baldi, dia beli apa. Dia teruslah mulakan dia punya proses. Kan, dia cakap, okey lah, aku pergi, aku ambil air, aku supply. Aku ambil air, aku supply. Aku ambil air, supply. So, dia pun mula buat benda tu. Yang Suhaimi ni pula, dia pun cakap, okey lah, aku dapat kontrak ni, dia tak buat apa-apa. Alih-alih Suhaimi ni dia hilang. Dia hilang, babe. Kan? Dia hilang, dia tak ada. Jadi si Abu pula tengok,
Suami tak ada, mana dia pergi? Dia dah takut lah tu. So dia ni pun nak ambil lagi Bali sebab permintaan dah banyak. So dia pun pergi ambil, dia apa, dia pergi beli. Dia buat, dia makin sibuk dan dia makin banyak duit. Dan satu masa dia dah jadi abu ni, dia jadi macam berlagak. Dia cakap, aku dah tak boleh hantar kat rumah. Kalau first tu dia hantar kat rumah, dia cakap, aku tak nak hantar kat rumah. Kau nak datang ambil tengah kampung ni. Dia dah mulalah kepala. Lepas tu air dia pun ada bali penuh, ada bali tak penuh. Jadi dia dah menjadi macam tu. Benda berlalu lah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi orang kampung dia dah muak dengan abu ni. Sebab dia macam tak buat customer service yang baik. Kat sinilah berlakunya satu benda. Alright, si Suhaimi pun lepas 3 bulan, dia pun balik. Tapi dia balik dengan satu benda yang sangat luar biasa. Sebab apa? Selama 3-4 bulan ni, dia sedang membina satu pipe, alright, dengan menggunakan orang. Dan juga dia dah ada macam orang untuk drill lah. Pipe ni kan, dia drill, dia bawa pipe tu sampai dekat kampung ni. So dah sampai pengakhiran bulan 3 ni, 3 bulan dah berlalu, dia pun dah mula sampai kat situ, dia dah siap dan dia dah mula panggil, bagi tahu orang semua. Okay, dia cakap, so dia ada dah siapkan dan orang tak perlu nak pergi jauh nak ambil air. Datang, dia boleh just buka aje pipe ni, dia dapat air yang bersih. So dia pun bagi hari pertama tu, dia bagi free semua orang. Jadi semua orang datang, dia mula bawa baldi dan tunggu. Dan dia pun panggil banglah 2 orang. Satu Syamir dengan satu lagi siapa? Syida kat sini. Dia panggil 2 orang ni, suruh dia jaga. Dia jaga pipe air je. So orang datang, si Syamir pun bukakan pipe. Si Suhaimi pula dia dah pergi. Dia cakap okey, semua dah set, okey good. Dan dia hanya letak satu lagi orang tu untuk jaga akaun je kan. Tu je, dia ada sistem lah. Dia buat sistem, dia tahu berapa sale yang berlaku. Lepas tu si Suhaimi ni pun, dia pun pergilah kampung lain. Dia pergi cari kampung lain, dia nak bawa sistem yang sama dekat kampung sana. Jadi dia tak memerlukan berada dekat tempat ni untuk nak jaga. Sebab dia ada 2 bangla, dia ada apa, dia ada sistem untuk jaga dia. Si Abu pula lama-lama dia tengok, aduh macam mana ni, lalas Abu pun dah tak boleh nak compete dengan Suhaimi, dan akhirnya Abu out of business. Jadi Suhaimi pula dia terus bina dekat 1 kampung, 2 kampung, 3 kampung, dia masih lagi ada free time. Itu maksud dia. Itu yang perbezaan di antara business owner dengan pekerja. Itulah something yang something yang boleh kita tanya. So bila kita tanya di satu soalan lah. Kalau kita ni macam kita nak tahu aku ni business ke aku ni bekerja kan. Tanya sama ada aku carry the bucket kan. Adakah aku ambil bucket tu ataupun aku sedang membina satu pipe. Tanya. So kalau awak punya business awak nampak awak kena buat ni sampai bila-bila, then you are wrong. Tapi kalau awak tahu saya sebenarnya sedang membina satu satu sistem supaya saya boleh keluar daripada benda ni. Alright. So itulah yang cerita dia. Tapi macam mana benda ni nak kita sesuaikan dengan bisnes kita? Itu yang kita nak bincang pada hari ni. Saya masih lagi nak anda terus kongsikan kepada member-member awak, kawan-kawan awak untuk datang. Kita nak saya punya target nak get at least 50 orang untuk hari-hari kita ada the energy. Sebab bila kita ada 50 orang ni, dia punya energy dia lain. Alright, reach dia lain. Dia punya perkongsian dia lain. Right? Sebab tu kita perlukan ramai-ramai orang macam awak ni yang terima kasih kerana datang setiap hari. Alright, saya harap setiap hari awak datang ni tak rugi. Ada tak macam awak datang ni awak rasa rugi? Cuba komen. Adakah awak datang awak rasa macam rugi, tak best lah, menyesal aku datang, ada tak? Ataupun awak rasa baguslah aku dapat belajar hari ni satu. Boleh tak komen sikit? Boleh tak just komen soalan tu supaya saya nak macam tahu jugalah kan, sama ada apa yang aku buat ni betul ke tak betul. Kan ada orang ni yang memang benci aku kat sini pun ada. Lantang kau lah kau nak benci ke apa. Sebab salah satu benda jangan kita buat orang benci. Kan? Ada tak kalau kau boleh share? Alright? Sebab itu story tadi. Tapi macam mana benda ni kita nak jadikan dalam bisnes kita? Sebab nak membina bisnes ni bukanlah satu perkara mudah. Kan? Nak berbisnes ni dia senang. Tapi nak membina bisnes bukan mudah. Bisnes ni kau ada produk, kau pergi jual ke apa, okey. Kan? Tapi buat bisnes ni dia bukan macam tu. Kan? Dia membina bisnes. Alright, okey, bagus ni ada. Ni bagus, ni supporter aku ni. Aslinya dia cakap, rugi kalau tak datang. Dia cakap, okey. Morning tak rugi, sangat bantu. Tapi masalah kat kerja ni, macam mana kita settlekan dengan lebih berkesan pun. Dengan buat sistem pun, nanti bos tambahkan kerja kita. Perkara real berlaku.
Basically kan, bila ada sistem tu akan jaga kau. So kau tak payah nak risau. So macam tadi, cuba kau tanya balik diri kau, kau sedang ambil bucket ke atau kau sedang create a pipe. Sebab apa? Nak buat, macam aku cakap tadi, nak buat bisnes ni ataupun nak membina bisnes ni bukanlah satu benda yang mudah. Kan? Dia bukan mudah tau, tapi dia boleh dilakukan. Kan? It's challenging but it can be done. Kan? Bukan mudah untuk saya nak digantikan. Kan? Ada bisnes saya tak boleh langsung. Contohnya dalam Now Asia ni, bila saya buat training ni, saya tak boleh nak gantikan diri saya dengan orang lain. Sebab bila saya ganti, orang tak nak. Kan? Itu masalah bila kita dah terlampau terikat dengan satu bisnes. Tapi ada bisnes yang tak perlu aku pun. Dia jalan sendiri, dia whatever, every month aku tengok apa dia punya numbers. Tu je. Jadi, benda-benda macam tu, tapi nak membina tu dia memerlukan beberapa benda. Itulah yang kita nak bincangkan hari ini. Saya nak bagi 6 benda. 6 perkara yang awak kena faham, alright, dalam kita membina benda ni. Alright, teruskan kongsi, teruskan share, teruskan bawa adik-beradik, member-member awak untuk dengar sebab benda ni boleh memberikan mereka juga satu idea. Dan bila kita nak belajar sesuatu, first kali kita kena terima. Kita kena bersedia untuk menerima ilmu. Kalau tak, memang tak boleh. Ada orang ni, dia rasa dia macam pandai gila. So, orang macam yang pandai gila ni, dia tak perlu dengar. Okay, sebab dia ni dapat ilham terus daripada mana entah aku tak tahu kan. So, dia orang tak payah belajar. Dia orang boleh buat. Tapi yang kita ni, kita nak membina sesuatu, kita kena macam ada sedikit ilmu. Ada sedikit benda dan kita belajar daripada orang-orang yang dah buat benda tu. Kan? So, dari konteks tu Abang Bu nak share macam mana saya juga membina beberapa perniagaan yang tak memerlukan saya langsung. Apa yang saya buat? Dan itulah yang saya nak share dengan you all pada hari ini. Alright? Sebab bila kita buat kerja ni, kalau kita dalam bisnes ni, nak ada bisnes kita tak minat tau. Kita buat sebab ni peluang kita buat. Tapi kita tak minat. So bila tak ada minat, memang you akan die. The passion akan die. And kalau hari-hari awak nak pergi sana and everything, awak akan die. Sebab tu, bila kita nak membina bisnes ni, you kena ada satu mindset yang berbeza. Alright, mindset yang berbeza dan awak juga kena faham benda yang awak buat ni tak akan terus memberikan awak dia punya result. Dia takkan terus awak, hari ni awak dah start, besok dah boleh berjalan sendiri. Tak, dia ada proses pembinaan dia. Right? Sebab itulah saya nak share beberapa benda. Dalam saya pun membina beberapa perniagaan yang tak memerlukan saya, dia bukan senang, babe. So, dia ada banyak proses. Ada mengalami kerugian pun ada. Ada yang terpaksa kita macam restructure banyak benda sebab dia bukan satu benda yang mudah. Tapi dia boleh dilakukan dia, tapi kalau bila kita dah lakukan benda tu, kita dapat banyak masa dan kita boleh buat banyak benda lain. Kan? So, bila dah ada bisnes ni, barulah saya buka saya punya training ni. Sebab apa? Training ni memerlukan saya. Jadi, kalau saya ada perniagaan yang memerlukan saya banyak, dan saya tak boleh buat dengan 100% fokus. Sebab tu saya dah kena setkan certain system, certain business untuk saya buat benda yang saya minat. Sebab Now Asia ataupun training ni adalah benda yang saya minat. Alright, saya suka sangat buat benda ni. Okay, now. So, macam mana kita nak buat? 6 perkara. Alright, yang pertama, awak kena faham dalam bisnes ni, yang paling penting dalam bisnes pada saya tulis kat sini. Alright, saya tulis kat overlay ni. Alright, nombor 1. Okay, saya nak tukar background lah. Background ni macam tak best je. Tukar background warna biru lah. Background warna biru. Teks dia warna putih. Teks dia kita pakai warna putih. Teks warna putih. Okay. Right. So, nombor 1. Culture. Alright. Build your culture. Alright. Dalam bisnes ni, culture ni, apa culture nanti saya cerita. Culture. Alright. Build your culture. Alright. Ni first. Okay, build culture saya letak kat tepi ni supaya awak tahu the first is about building the culture. Apa maksud building the culture? Sebab bila kita nak buat something, dia kena ada satu benda mengenai kita. Okay, orang kena tahu exactly you ni macam ni. Alright, who are you? Apa yang you stand for? Alright, dan apa yang awak tak suka? Alright, macam mana organisation awak ni, awak punya company ni bergerak? Semua ni kita dah kena setkan dulu. Contohnya macam Abang Abu punya training company ni, dia lebih kepada game edutainment. Maksudnya setiap program saya, dia kena ada game, dia kena ada entertainment, dia kena ada macam education.
So dia bold. So setiap program kalau tengok abang punya program mesti ada game, mesti ada something yang orang have fun but juga dengan ilmu yang mantap. So itu satu benda yang saya nak orang kena rasa macam dia bukan datang seminar, dia kena rasa datang dia macam datang show, babe. So itu saya punya ni, entertainment. So saya nak benda tu. Okay, so itu adalah the first one, build the culture. Sebab kalau kita macam tak dapat buat benda ni, kita tak dapat cari siapa yang boleh suit benda ni. Sebab contohnya saya tak boleh terima trainer yang very serious, saya tak boleh. Sebab itu bukan culture company saya. Culture company saya, kita nak have fun. Kita bagi kita nak orang tu rasa macam tak stres bila datang program kita dan dia dapat manfaat yang best. Jadi kita nak entertainment, kita nak something yang kita tak nak serious yang tak mungkin benda tu efektif for some benda, tapi untuk company saya nak culture macam tu. Tu the first one. Sebab bila kita ada culture yang macam tu, barulah kita boleh dapat yang nombor 2. Nombor 2 ni, okey, nombor 2 saya tulis okey, nombor 2. Alright, nombor 2 adalah kita sekarang, okay, kita nombor 2 adalah we train the right people. Maksudnya, okay, bila kita dah tahu company culture kita kan, kita dah tahu company culture kita dah set semua, baru kita akan cari orang-orang yang sesuai dengan culture ni. Kan, sebab tu bila kita nak dapat benda ni, kita tak boleh terus nak orang nak datang kerja kita terus ambil. Tak boleh. Kita kena go through sama ada orang ni sesuai tak dengan culture kita. Kan? Sebab benda ni berlaku tau. Kita nak blend in something, kita kena ada alignment dengan culture dia, dengan kaedah dia, dengan cara dia, dengan mungkin like dia punya environment dia. Semua benda ni penting. Betul tak? Sebab kalau benda tu tak, then it's become tak kena, dia tak match. Kan, dia tak match. Kita akan rasa terasing. Kadang-kadang pekerja kita tak faham sebab dia tak dapat blend in dengan culture kita. Sebab benda ni betul juga dalam perniagaan pun baik. Diri kita sendiri pun. Macam saya dulu, saya pernah nak join satu club tau. Club ni nama dia Club Toastmasters. Club Toastmasters ni adalah untuk kita belajar banyak benda. Dan so saya kena pergi check beberapa club untuk saya nak pastikan club ni bersesuaian tak dengan saya. Ini terbalik. Bila bisnes pula, kita kena dapatkan sama ada dia ni sesuai tak dengan culture kita. So, saya pergi sana, satu yang first, saya tengok dekat culture diorang, kena pakai coat, kena pakai tie, kena smart, kena buat dress up. Saya tak boleh blend in that culture. Jadi, saya pergi sekali, saya cakap ini tak boleh. Dan saya pergi second one. Second one ni dia very racist lah. Kira macam semua bangsa lain tu. Dan percakapan dia pun dalam bangsa tu tak juga sesuai. Dan third saya pergi, yang ni memang saya minat sebab dia macam saya juga. Dia orang macam have fun, dia dia macam welcome people dengan best. So kita tak rasa macam kita terasing. Jadi saya choose to join that club. So sama juga dalam kita nak membina bisnes, bila kita nak dapatkan kita punya pekerja, kita kena tengok sama ada pekerja ni sesuai tak dengan kita punya culture. Walaupun mungkin dia terror tau. Mungkin pekerja kita ni macam, kita nampak dia ni bagus lah, education tinggi, apa semua bagus. Dia tengok CV dia bagus. Tapi tengok dia punya, mungkin dia tak sesuai dengan culture kita. So sebab tu, culture lebih penting daripada talent seseorang. Alright, so kalau awak nak orang-orang yang terror tapi dia tak sesuai dengan culture, mungkin awak akan hancurkan the whole culture tu. Sebab tu dalam team bola kan, contohnya, mungkin pemain ni dia terror tau. Tapi bila dia join team ni, dia kena ikut culture team ni. Right, training dia macam ni, dia kena ikut. Tapi kalau dia cakap, aku star lah babe, aku tak nak ikut, then you rosakkan the whole system. Sebab tu salah satu seorang yang saya minat dalam managing people ni adalah Alex Ferguson. So di mana Alex Ferguson ni, dia tak pedulilah kau star macam mana pun, bila kau datang kau kena ikut culture aku. Culture dia pun kau tak boleh nak keluar malam untuk, kau tak boleh tu, dia ikut. Kau tak boleh nak bagi press conference pada sesiapa tanpa dia letak benda tu walaupun kau star macam mana pun. So benda ni menjadikan orang kita dapat membina satu tim yang betul. Clear tak? Sama juga. Jadi kita kena cari right people, alright, yang boleh fit kita punya culture.
Alright, then kita akan train them and kita treat them and then kita dapat satu team yang bagus. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga saya rasa semua orang tahu pun, tapi mungkin kita tak buat. Alright, ketiga ni kita kena ada, alright, kita kena dokumen. Dokumen apa? Bukan dokumen lah maksudnya. Document the process. Maksudnya yang ni dalam simple term kita panggil dia SOP. Kan? So this is what we call SOP dalam simple term. Maksudnya setiap proses dalam bisnes kita ni kita kena mula dokumentkan dia. Alright, contohnya ambil order. Macam mana order ni berlaku? Kan? Macam mana order ni berlaku? Dan kita nak very specific. Okey, pertama sekali orang receive. Bila dia receive, okey, dia akan mula ambil data apa yang dia nak. So lepas tu macam mana dia nak structurekan supaya information ni pergi ke, kalau dia sendiri yang buat lain, mungkin dia terpaksa bagi pada department lain. So dia kena ada satu specific proses untuk pergi ke sana. Right? So you kena create that process supaya benda tu jadi satu sistem. Alright? Jadi tulis je dulu. Tak perlulah kita ada apa, tulis. Ini nama dia SOP, sistem. Sistem ni bukan teknologi saja. Macam mana sesuatu benda tu kita buat, flow tu adalah sistem. Alright? You kena buat benda ni. Sebab tu benda ni sangat penting. Alright? So sebab tu awak kena ada. Nak kalau kita nak handle orang kan, handle kita punya pekerja, kalau tak ada sistem ni susah. Kan, kalau kita tak ada satu prosedur, dia susah. Dia tak tahu apa nak buat lepas ni, apa nak buat lepas ni. Sebab tu kalau kita tengok, salah satu konsep yang memang berjaya dalam perniagaan adalah konsep franchise. Kita tengok saja McDonald ke apa semua. Mereka ni mempunyai satu proses yang documented so well. Sampai budak kecil pun boleh run McDonald. Kan? Sampai budak 14 tahun, 15 tahun boleh run McDonald. Maksudnya sebab apa? Semua dah didocumented. Dan hari ni awak tengok McDonald ni bukan satu dua, beratus-ratus. Right? Beribu, in fact, berpuluh ribu. Kan? Beratus ribu sebenarnya. Alright? Cawangan, dan mereka tak perlukan bos dia untuk berada di setiap tempat. Kan? Itu yang kita nak bina. Jadi benda tu bukan boleh berlaku dalam sekejap masa. Nampak? Dia ada proses dia. Ini yang saya cakap. Alright? It's a process. Business is a process. Tapi you kena faham. Lepas tu baru kita tahu apa teknologi yang mungkin kita perlu. Macam hari ni kan, kita digital teknologi. Dalam digital, macam mana kita nak automate kita punya email system, macam mana kita nak automate kita punya funneling system, macam mana kita nak automate kita punya sales system. Semua ni perlukan satu proses dan juga kita punya kita punya sistem tadi. Alright, itu yang ketiga. Maksudnya kena ada benda ni. Alright, yang keempat sebenarnya, bila dah ada benda ni, tak semestinya benda tu akan just stick there, betul? So dia mungkin you perlukan apa tau? You perlukan apa ni pula keluar? Kan, kejap saya nak tekan. Ya, nombor 4 ni. Okey, nombor 4 adalah, nombor 4 sebenarnya awak kena tahu macam mana kita nak, sebab bila kita dah ada proses ni kan, dia kena fine tune tau. Fine tune dia punya procedures. Sebab kadang-kadang kita perlu ada tukar kita punya prosedur dalam keadaan-keadaan tertentu. Alright? So, jadi bila kita dah ada SOP, tak semestinya SOP tu akan kekal. Dia perlukan perubahan, rombakan mengikut keadaan. Kan? Sebab tu awak kena sentiasa dalam satu mindset yang mungkin certain proses perlu perubahan. So, selepas tu, bila awak dah ada benda ni, awak dah kena ada orang untuk menjalankan benda tu. Sebab tu, bila kita ada satu proses yang lengkap, general proses tu dah lengkap, then the sub punya benda kita boleh ubah selalu. Alright, sebab tu proses ni adalah macam dia menunjukkan keseluruhan kita punya operasi perniagaan macam mana. Jadi bila orang tu datang, bila kita dapat right staff, new staff, senang untuk kita nak tunjuk dan dia akan faham dengan mudah. Tak perlu kita macam nak cerita sekali sampai dia faham. Tak. Kita ada benda tu, dia akan tahu flow dia. Dia lupa pun dia boleh check balik. Oh, flownya lepas ni saya kena buat ni, saya kena buat ni. Itu sebenarnya yang kita kena faham. Dan dalam masa tu juga, kadang-kadang kita boleh shorten the process. Ada proses mungkin 1, 2, 3, 4. Tapi sebenarnya, kita boleh cepatkan proses tu. 1 ni tak payah pergi 2 pun. Dia dah boleh terus pergi ke 4. Kita boleh siapkan satu teknologi dan sebagainya. Jadi itu maksud saya, kita sentiasa perlu juga peka dengan perubahan teknologi, perubahan yang boleh menjadikan kita punya proses lebih efektif dan lebih mantap. So itu yang perlu kita buat secara nombor 4.
Right, nombor 4 dah clear, fine tune the process. Dan nombor 5 baru kita akan mula. Tengok saya tekan dia. Saya tulis balik nombor 5. Okey, nombor 5 baru kita nak leverage dengan teknologi. Alright. So kita leverage dengan teknologi. Maksudnya apa? Maksudnya, alright, bila kita dah ada proses, dah apa ni semua, sekarang kita nak lebih mantap dan kita kena tahu yang sebenarnya kita boleh leverage dengan teknologi. Alright? Teknologi dan konten juga. Konten kita boleh leverage kan. Macam mana kita nak leveragekan konten kita? Contohnya macam apa yang Abang Abu cakap ni, sebenarnya kita dah record. Dan recording ni saya akan letak dekat YouTube. Itu satu jenis di mana saya leverage the konten saya. Jadi konten saya bila dah ada dalam YouTube, orang yang lain ni, orang yang mungkin tak datang hari ni, tak dengar hari ni, dia boleh dapatkan dekat situ. Dan saya juga boleh share benda tu bila-bila saya perlu. Kan? Contohnya saya tak ada masa, saya share saya punya konten. Alright, recording saya, buku. Kita boleh tulis buku untuk kita share konten kita. Kita leverage dengan buku. Kan? Konten kita ni kita leverage dengan buku supaya buku tu boleh dibeli, dibaca. E-book. Kan? Banyak benda-benda lain. Workbook. Kalau kita teknologi. Dan teknologi seperti CRM. Kan? Customer Relationship Management punya software. Yang di mana dia boleh jadikan kerja kita mudah untuk menghubungi pelanggan kita, untuk berinteraksi dengan pelanggan kita dan semuanya. Clear tak? So itu juga boleh kita buat. Apa lagi? Email, marketing. Email marketing. Kalau kita boleh dapatkan autoresponder macam Aweber, macam banyak lagi lah yang baru ni kan, autoresponder, banyak benda. Right, yang kita boleh jadikan sebagai satu benda yang boleh leverage kan kita punya business. E-commerce, kan hari ni kita gunakan platform, banyak platform, Shopee lah, Lazada lah, dan own e-commerce platform. Sebab kita kena, leverage. Ini maksudnya kita leverage kan dengan, teknologi. Dan banyak lagi yang sebenarnya kita punya online pages, landing pages, banyak. Social media, kan dengan penggunaan yang baik. Social media juga boleh leverage kita punya business, kita punya benda ni supaya dia boleh jadikan satu benda untuk kita share testimoni kita share kita punya pembaharuan kita, benda-benda yang berlaku dalam business kita ni. Alright? So itu adalah benda yang kita perlu buat. Dan last kali Abang Abu nak share, alright, kita dah pukul 10 dah, saya nak gerak ni. Alright, yang last kali adalah sebenarnya satu benda yang kita kena juga tahu, iaitu yang ni paling susah lah sebenarnya. Tapi inilah yang paling penting. Dia paling susah tapi paling penting. Apa maksud saya? Okay, selepas kita dah buat benda ni semua, sekarang kita kena belajar how to let it go. Maksud let it go ni, dia macam macam mana kita boleh bagi orang ataupun sistem untuk mengambil tugas kita. Kita kena ada satu trust terhadap orang kita untuk dia menjalankan proses dan prosedur kita. So it's about 3 things. You must have trust in your people, in your process, in your procedure. Right? Then you can let it go. Kalau you tak trust your people, you susah nak let go. Kalau you tak trust your processes, you susah nak let go. Kalau you tak trust your procedure, susah nak let go. Sebab tu, bila you nak betul-betul dapat masa ataupun you bukan bekerja dalam bisnes awak, tapi sebaliknya awak memiliki bisnes awak tu, bukan bisnes awak memiliki awak, awak memiliki bisnes awak, maka awak perlu know how to let it go. Right? So sebab ni, bila kita dah boleh tahap let it go, that's when you betul-betul jadi seorang entrepreneur, seorang businessman yang tidak bergantung pada perniagaan awak. Jadi Abang Abu harap, alright, benda yang 6 benda ni, walaupun dia basic saja, tapi saya rasa kalau awak mula kaji, mula buat benda ni, awak akan nampak apa yang saya cuba terangkan pada anda semua. Alright? Okay? Itu yang kita dapat buat kesimpulan pada hari ni. Alright, bersama dengan ni. Alright, kita last kali So time usage is different for you. Ada use time trade for money, ada use time trade for money, ada use multiple stream account. Like the story tadi you share, yang dia lepas set up satu kawasan dia pergi tempat lain untuk set up. Is that consider multiple? Yeah, it's consider multiple sources of income. It's like franchise, it's just like duplicate your system.
So you create another source of income, you create, padahal benda tu sama, tapi you create different source of income for you. So it is part of multiple source of income. Alright, insyaAllah. So saya harap benda ni dapat memberikan anda sedikit sebanyak pengetahuan dan ilmu bagi anda yang nak join Abang Abu dalam satu program Pukat Kaya. Alright, saya ada satu program Pukat Kaya yang saya masih lagi open untuk anda join. Alright, bagi yang dah belum join, awak memang dalam satu keadaan rugi yang besar, kerana benda tu memang rugilah sebab dia bimbingan 90 hari untuk membentuk kewangan yang best dalam bisnes awak. Masih tak join, awak masih dalam rugi. Mungkin awak akan join satu hari nanti, benda yang sama berbayar berpuluh-puluh ribu. Alright, mungkin bukan dengan saya, dengan orang lain awak bayar berpuluh ribu untuk benda belajar yang saya jual hanya dengan 15, dengan RM100. Alright, so ambil peluang ni, bagi tahu member-member lain untuk join. Nak tahu lebih lengkap, pergi dekat abangabu.com ni. Alright, ni saya punya website ni, pergi dekat sini untuk dapatkan detail-detail dia. Alright, so itu saja yang Abang Abu dapat kongsikan untuk hari ni. Jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu esok dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat. Alright, saya doakan anda semua yang berada di sini pada hari ini, Allah akan permudahkan urusan anda. Anda akan dapat hidayah dan taufik serta ilham dari Allah dalam memperkasakan bisnes anda, dan juga anda sentiasa dirahmati dan diberkati dalam segala usaha yang kita lakukan. Mudah-mudahan sentiasa kita diikhlaskan hati untuk berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah akan membuka segala pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki untuk kita terus dapat rezeki-rezeki yang halal, agar kita menjadi orang-orang yang beriman dengan melakukan banyak sedekah, wakaf, infak dan juga zakat daripada rezeki yang kita terima. Alright, so dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta wallah ya Muhammad, anta misbah as-suduri, anta